Sebelum ini kita bicarakan tentang mukjizat Al-Quran dan sains. Betul. Hari ini kita akan bicarakan tentang ilmu perbandingan agama. Ataupun dalam bahasa Inggeris panggil comparative religion. Dalam bahasa Arab lebih dikenali sebagai muqaranatul adyan. Namun demikian ramai di kalangan ilmuwan dunia yang lebih suka menggunakan perkataan study of religion ataupun mempelajari agama. Okay. Apa dia ilmu perbandingan agama ini? Ilmu perbandingan agama ialah ilmu yang membincangkan tentang asal-usul agama, sejarah perkembangan, kepercayaan, amalan, adat yang diamalkan. Jadi kalau kita melakukan atau mengkaji ilmu perbandingan agama ialah perbandingan di antara agama-agama ini, sama ada sudut akidah dia, sudut akhlak dia, sudut ibadat dia, asal-usul agama ini, apakah dia agama yang diturunkan oleh Allah ataupun sebagainya. Ilmu perbandingan agama ini bila kita belajar tentang agama-agama lain, dia akan membantu kita untuk kita menjadi seorang yang lebih bertakwa sebab kita mengenali mana batasan-batasan syarak yang ada. Sebab itulah kalau kita lihat Rasulullah SAW sebutkan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti satu budaya, satu bangsa atau agama ini, dia adalah termasuk kelompok tersebut. Jadi kalau kita tidak tahu agama lain, takut-takut kita terjebak. Kita tak tahu bahawa itu adalah membatalkan syahadah kita. Tapi kita ikut gaya mereka, cara mereka berpakaian, cara amalan mereka yang asalnya boleh mengganggu akidah kita ataupun merosakkan akidah kita. Jadi bila kita mengetahui perkara ini, akan menjadikan kita insan yang lebih berpegang pada agama. Yang kedua, ilmu perbandingan agama juga mengajar kita untuk bagaimana kita mengajak orang untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Sebab Allah menjadikan umat Islam ni sebagai umat dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang Allah ciptakan untuk manusia, umat manusia di muka bumi ini, di mana kamu mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran dan juga mengajak manusia beriman pada Allah SWT. Jadi oleh kerana kita ni adalah umat dakwah, mengajak manusia dekat pada Allah SWT, antara yang terbaik untuk kita dekati manusia ialah dengan kita mengenali agama-agama yang lain. Dengan itu, kita akan dapat tunjukkan keindahan Islam pada masyarakat dunia. Kadang-kadang orang boleh menerima Islam itu dengan mudah apabila mereka melihat keindahan Islam itu sendiri. Yang ketiga, kalau kita lihat dalam surah An-Nahl, Allah SWT menjelaskan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah wahai manusia ke jalan Tuhan kamu dengan memberikan peringatan yang terbaik, bil hikmah, dengan cara yang baik, wa mau'izatul hasanah, dan peringatan-peringatan yang bagus. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam menafsirkan ayat ini, cara berdakwah dengan hikmah itu akan mudah untuk melembutkan hati orang melihat keindahan Islam itu sendiri. Bahkan kalau kita perhatikan dalam surah Ali Imran ayat 64, Allah SWT jelaskan, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallah. Wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, jom kita kembali pada akidah yang sama, pegangan yang sama. Apakah pegangan yang sama? Pegangan yang sama, alla na'buda illallah. Janganlah kita menyembah selain Tuhan yang Esa. Jadi kita mencari Tuhan yang Esa sebab tabiat manusia ini, manusia ingin beragama. Kalaulah kita beli kereta, kita cari kereta yang terbaik kan. Kita nak beli baju pun, kita cari baju yang terbaik. Betul. Sedangkan baju ini hanya kita pakai kat dunia ini saja. Kereta pun kita pakai kat dunia. Tapi agama yang membawa kita kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Jadi kita kena cari agama yang terbaik. Jadi agama yang terbaik ini, kita bukan hanya sekadar ikut-ikut. Kita kena tahu apakah agama yang kita anuti. Sebab itulah Al-Quran menganjurkan, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallah wala nusyrika bihi syai'a. Wahai ahli kitab, jom kita kembali pada kalimah yang sama. Itu apa kalimahnya? Janganlah kamu menyembah
selain Allah, dan janganlah kamu melakukan syirik pada Allah SWT. Dan kalau kita perhatikan, Allah mengutuskan ramai para anbiya ke muka bumi ini, para rasul. Dalam hadis yang dijelaskan oleh Tabrani, Allah SWT mengutuskan para nabi ada 124,000 orang nabi. Manakala rasul ada 300 lebih orang. Dalam masa yang sama, setiap rasul yang Allah utuskan ini, Allah berikan mukjizat dan Allah berikan kitab kepada mereka. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami berikan pada mereka kitab-kitab. Kita tahu kitab Taurat, kita tahu kitab Injil. Kitab Taurat yang Allah berikan pada Nabi Musa AS. Kitab Injil Allah berikan pada Nabi Isa AS. Kitab Injil dalam bahasa Inggeris panggil Gospel. Kitab Taurat panggil Torah. So dalam kitab Taurat ada banyak menyebutkan our God is only one Lord. Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Demikian juga dalam kitab Injil. Saya tertarik bila saya baca kitab Injil ataupun Gospel ni secara lebih detail. Ketika mana Nabi Isa AS ditanya oleh orang ramai, what is the most important commandment? So Nabi Isa AS menjawab, the most important commandment is this. Apakah ajaran yang paling penting yang kamu bawa? Lalu Jesus menjawab, amalan yang paling penting ataupun ajaran yang paling penting yang aku bawa ialah the most important one is, listen, O Israel, the Lord our God is the only Lord. Love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Orang ramai bertanya pada Nabi Isa AS. Dan perkara ini termaktub dalam Injil ataupun dalam Gospel. Apakah ajaran paling penting yang kamu bawa, wahai Nabi Isa, wahai Jesus? Lalu Jesus menjawab, wahai Bani Israel, dengarlah. Ajaran yang paling penting yang aku bawa is, the Lord our God is the only one Lord. Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Kemudian Jesus sebutkan lagi, love your Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Cintailah Tuhan kamu dengan sepenuh hati kamu, dengan sepenuh minda kamu, dengan sepenuh jiwa kamu, dan dengan sepenuh kekuatan kamu. Ini yang termaktub dalam Gospel ataupun dalam Injil, dalam chapter Mark, chapter yang ke-12, 12 ayat 28 hingga ayat 30. Demikian juga apa yang termaktub dalam Injil, dalam Injil John chapter yang ke-17 ayat ke-3. Ayatnya berbunyi, the eternal life mean knowing you, the only true God, and knowing Jesus Christ whom you sent. Kehidupan yang kekal abadi berarti mengenali kamu, wahai Tuhanku, satu-satunya Tuhan yang esa, dan mengenali Nabi Isa, Nabi yang diutuskan, yang kamu utuskan. So apabila kita mengetahui apa yang diajar oleh kitab-kitab ini, kita akan nampak kebesaran Allah, dan kita akan nampak bahawa Islam ini adalah satu penerusan daripada agama-agama sebelum ini. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW ada memberikan tamthilan ataupun perbandingan bahawa Islam ini bagaikan satu bangunan yang indah. Islam bagaikan satu bangunan yang indah. Lalu ramai orang menziarahi bangunan ini dengan tengok alangkah indahnya bangunan ini, alangkah indahnya bangunan ini. Tapi malangnya ada satu bahagian yang lompong, yang tak komplit, yang tak sempurna. Lalu orang berkata, andai kata sempurnanya bangunan ini, maka dia akan jadi bangunan yang cukup indah, yang paling indah. Lalu bagi dia sebutkan, wa ana tilkal labanah, akulah batu-bata yang menyempurnakan agama ini. Bermaksud bahawa Nabi Muhammad SAW membawa agama bukan satu agama yang baru. Ia merupakan penerusan agama sebelumnya, dengan Allah berikan beberapa syariat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Nabi Adam alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah utuskan para rasul, para anbiya yang begitu ramai. Kesemua mereka ini membawa dua misi yang sama. Semua para rasul yang Allah utuskan membawa dua misi yang sama, tidak ada perbezaan. Yang pertama, mereka mengajak manusia menyembah Tuhan yang esa.
Sebab itulah kalau kita lihat dalam tafsiran surah Al-Kahfi, ada orang yang menyatakan bahawa Alexander the Great itu adalah Iskandar Zulkarnain. Ya, walaupun banyak persamaan di antara Alexander the Great dan Iskandar Zulkarnain itu, tetapi Syekh Sir Qutb, Ibn Kathir menolak pandangan ini bahawa Iskandar Zulkarnain itulah Alexander the Great. Sebabnya satu saja. Alexander the Great menyembah banyak Tuhan, manakala Iskandar Zulkarnain menyembah Tuhan yang Esa. So ini perkara yang pertama, semua para anbiya membawa misi yang pertama, mengajak manusia menyembah Allah yang Esa. Yang kedua, semua para anbiya mengajak manusia untuk bersiap sedia dan untuk kehidupan di hari akhirat. Syariat mungkin berbeza. Di antara satu nabi dengan satu nabi yang lain mungkin berbeza. Kita berpuasa, Alkitab juga berpuasa. Tapi cara mereka berpuasa berbeza dengan cara orang Islam berpuasa. Namun demikian, dua perkara ini tak pernah berbeza. Kesemua para anbiya mengajak manusia menyembah Tuhan yang Esa. Yang kedua, semua para anbiya mengajak manusia untuk bersiap sedia berhadapan dengan hari selepas mati ataupun kehidupan selepas mati, iaitu kehidupan hari kiamat. So, jadi dengan kita belajar ilmu perbandingan agama ini, kita akan lebih nampak keindahan Islam dan kebenaran agama Islam itu sendiri. Masya-Allah, itu dia Datuk, betapa pentingnya menjadi sebuah panduan hidup kita hari ini. Siapa kita, di mana kita dan ke mana arah tuju kita selepas ini. Itulah dalam agama Islam yang begitu indah ini yang perlu kita tahu, dan itu juga yang memperkuatkan lagi akidah kita itu, insya-Allah. Bila kita dapat panduan itu, pasti juga ada manfaat yang boleh kita dapat dengan mempelajari perbandingan agama. Apa pula manfaatnya ni, Datuk? Silakan. Di antara kelebihan orang belajar ilmu perbandingan agama ini adalah lebih mudah untuk kita mendekati orang yang berbeza agama. Sebab terutamanya negara kita ini negara yang berbilang bangsa, berbilang agama. Umat Islam di Malaysia ada lebih kurang 67.1%. Jadi kita bersama dengan saudara kita yang bukan seagama dengan kita. So, bagaimana kita boleh hidup dalam keadaan harmoni, kita jaga saling menghormati antara sama lain. Sebab dalam konsep ini, Islam meletakkan satu manhaj, satu sistem. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam menerima mana-mana agama. Tetapi tanggungjawab kita adalah untuk menyampaikan keindahan, kebenaran Islam pada mereka. Dan kita serahkan pada Allah SWT untuk memberikan hidayah pada mereka. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tak mampu untuk memberikan hidayah pada orang yang kamu sayangi. Tapi yang memberikan hidayah adalah Allah SWT. Kita lihat Abu Talib sendiri yang begitu sayang, begitu kasih pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sayang pada Abu Talib, tapi Nabi Muhammad tidak mampu membawa bapa saudaranya bersama meninggal dalam akidah Islam. Namun demikian, dalam kita hidup dalam masyarakat berbilang kaum ni, antaranya lebih mudah untuk kita dekati mereka dengan kita memahami mereka. Dan ingatlah pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka minad dunya wa ma fiha. Andai kata ada seorang yang mendapat hidayah Islam disebabkan kamu, ya Allah, lebih baik pada dunia dan segala isinya. So apabila kita melihat ganjaran yang terlalu besar, we will be the richest man in this planet. Tidak ada siapa yang lebih kaya pada orang ni, orang yang menyampaikan hidayah pada orang lain. Andai kata ada orang dapat hidayah, kita asbabnya, ganjaran yang begitu besar yang Allah berikan. Li an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka minad dunya wa ma fiha. Andai kata ada orang yang dapat hidayah disebabkan kamu, ganjaran yang Allah berikan lebih baik pada dunia dan segala isinya. Sedang pendengar yang dihormati sekalian, DJ Syafiq, kita selalu dengar satu apa yang dalam kaedah dalam Islam ini, araftu syarra la lisyarri. Aku tahu satu kejahatan bukan aku nak jadi jahat, tapi untuk jaga diri aku daripada terjebak pada kejahatan. Jadi kita mengetahui agama-agama lain tu bukan kita nak ikut agama itu, tapi kita kena jaga diri kita agar tidak terjebak pada perkara yang Allah tidak suka. Jadi sebentar tadi sebelum ini saya jelaskan bahawa Allah SWT telah menghantar para anbiya ke muka bumi ini dengan jumlah yang begitu ramai, para rasul yang begitu ramai, dan Allah berikan kitab-kitab pada mereka. Dan di antara kitab
yang masih boleh kita, walaupun kitab asli seperti mana yang disebutkan oleh pemimpin-pemimpin agama lain menyatakan bahawa the original text which was revealed to Jesus is not longer exist. Kitab Injil yang diturunkan pada Jesus dah tak ada lagi yang original. Tapi kita boleh lihat dalam kitab yang dalam bahasa Inggeris, bahasa Greek dan sebagainya, saya tertarik bila saya baca kitab Injil ataupun Gospel tentang Jesus ini. Satu benda yang menarik tentang Nabi Isa AS yang termaktub dalam Gospel. Saya baca ayat ni tersentuh jiwa saya. Ini terdapat dalam Luke chapter yang ke-24 ayat 19. Ketika mana orang ramai mendengar ucapan Jesus, mereka teruja. Lalu ada yang berkata, this man was a prophet and was considered by God and by all people to be powerful in everything he said and he did. So ayat ni menyatakan bahawa orang yang bercakap ini ialah seorang manusia dan seorang Nabi. Saya tersentuh dengan ayat ini. Yang termaktub dalam Gospel. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Mark chapter yang ke-24 ayat 19. So apabila mereka sini menyatakan bahawa this man is a prophet. This man is a prophet. Orang ini adalah seorang rasul. Dan ayat yang hampir sama juga ada disebutkan dalam John chapter yang ke-7 ayat 40 hingga ayat 41. Some of the people in the crowd heard him say, and they said, orang yang mendengar ucapan Jesus teruja dengan ucapan, dengan mutiara kata, dengan bahasa yang cukup menarik. Mereka teruja dengan ucapan ini. Lalu dia berkata, this man is really the prophet. And others said, he is the Messiah. Orang ini adalah seorang Nabi. Dan ada yang berkata dia adalah Messiah. Kita boleh rujuk ucapan ini dalam New Testament, John chapter yang ke-7 ayat 40 hingga 41. Saya bila mengkaji ayat ini, saya nampak ayat ini selari dengan ayat Quran. Dalam surah As-Saff ayat yang ke-6. Allah SWT sebutkan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Ketika mana Nabi Isa AS, anak pada Maryam, berkata, ya bani Israel, wahai bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah Rasul yang Allah utuskan pada kamu. Bukankah kita nampak adanya persamaan di antara Al-Quran dan Injil, di mana Injil menyatakan this man is really a prophet, dan Al-Quran pula menyatakan bahawa melalui lidah Nabi Isa AS menyatakan inni Rasulullah ilaikum, aku adalah Rasul yang Allah utuskan pada kamu. Subhanallah, ini persamaan-persamaan yang kita nampak di antara manfaat yang kita dapat dalam kita mempelajari kitab ini, dalam kita mempelajari agama ini. Kita akan nampak keselarian apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para anbiya, dan dakwah para anbiya yang mungkin terdekat dengan kita, dakwah Nabi Isa AS ataupun Jesus. Demikian juga dakwah Nabi Musa AS. Dakwah Nabi Musa AS, banyak ayat-ayat dalam Taurah yang mengajak manusia beriman pada Tuhan yang Esa. Demikian juga DJ Syafiq dalam hidup kita, hidup bermasyarakat ni, kita mungkin berhadapan dengan berbagai isu, dan isu ini kita boleh selesaikan bersama dengan agama yang berbeza. Saya ambil contoh isu tentang kecelaruan minda, contoh kecelaruan jantina, masalah LGBT, masalah kecelaruan jantina. So mereka yang mengajak orang ramai untuk kebebasan melakukan hubungan homoseks ataupun lesbian. Benda itu wujud dalam Al-Quran, dan cukup menarik juga benda itu wujud dalam kitab yang Allah turunkan pada Nabi Musa dalam Taurat. Ada termaktub dalam Leviticus chapter yang ke-12 dan chapter yang ke-20. Di mana Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Lut, yang akhirnya umat Nabi Lut ini dibinasakan oleh Allah SWT. Demikian juga dalam
Bible, dalam Taurat, dalam Leviticus disebutkan tidak boleh mana-mana lelaki untuk melakukan hubungan seks dengan lelaki lain. So, kita nampak persamaan ini. Jadi bila kita nak cuba mementras amalan seks songsang, kita boleh bekerjasama antara akidah yang berbeza, agama yang berbeza dengan matlamat yang sama. Kita ambil contoh yang lain. Ambil contoh yang lain. Tentang dunia sekarang banyak membicarakan tentang mudarat arak. Mudarat arak. Dalam Al-Quran arak diharamkan. Demikian juga dalam Bible terlampau banyak ayat membicarakan begitu. Do not drink wine or beer. Even Nabi Daniel tercatat dalam Bible dihidangkan arak, Nabi Daniel tolak. Dia kata, saya dan keturunan saya tidak minum wine ataupun beer. Saya nak gambarkan tuan-tuan sekalian, sidang pendengar sekalian, bahawa dengan kita mempelajari perbandingan agama ini, kita boleh bekerjasama dengan agama-agama yang lain. Dalam kita berhadapan dengan isu negara yang kita boleh bersatu. Jadi dengan ini kita akan membentuk satu masyarakat yang lebih harmoni. Jadi untuk itu tuan-tuan, saya juga ingin mengajak tuan-tuan untuk mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh seorang pendakwah yang terkenal, Dr. Syabir Ali, yang diundang ke Malaysia ini. Dan Dr. Syabir Ali ini adalah warga negara Kanada. Dia adalah Presiden Islamic Information dan Dakwah Center di Toronto. Dan beliau juga orang yang mengasaskan TV and online show live. Di mana Dr. Syabir ada beberapa program di Malaysia ini. Pada 27 September, Dr. Syabir akan bagi khutbah di UIA. Boleh sembahyang Jumaat di UIA. Kemudian pada 28 September, di main auditorium di UIA, jam 8.30 pagi hingga 12 pagi di UIA. Kemudian pada 29 September, Dr. Syabir akan memberi kuliah maghrib di Masjid Bukit Jelutung Shah Alam dengan tajuk Proof the Quran is the Word of God. Tajuk yang kita bincangkan 3 minggu lepas. Okay. Dan kemudian pada 6 Oktober, Dr. Syabir akan memberi kuliah maghrib di Masjid Al-Ghufran di Taman Tun dengan tajuk Effective Discourse in Comparative Religion. Ya, DJ Syafiq. Itu dia Datuk, saya kira besar juga yang kita perlu tahu dari sudut apa yang kita bincangkan hari ini, ilmu perbandingan agama. Kita tahu itu yang digariskan oleh agama Islam dan itu juga had kita supaya tidak akan berlaku lagi mana-mana mungkin tersalah langkah, tersilap langkahnya kan dalam kita menjaga syahadah kita tu, menjaga iman kita, menjaga akidah kita. Masya-Allah. Alhamdulillah, saya kira banyak lagi sebenarnya yang nak bincangkan ni tapi masa tidak mencukupi untuk kita. Tak apa Datuk, moga-moga kita dapat jumpa lagi untuk siaran yang akan datang pula, insya-Allah ya Datuk. Terima kasih banyak-banyak ruangkan masa bersama kita dalam perbincangan kita pada petang ini, insya-Allah. Ada rezeki kita jumpa lagi. Okey, terima kasih DJ Syafiq. Terima kasih Hakim yang memberikan ruang untuk kami, dan terima kasih juga pada Hidayah Center yang menjemput saya dalam program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.